juga kalau macam dia tengah pakai Muhammad awal Muhammad akhir pun maksud ya. Dia macam ni. Masa zaman baginda Rasulullah hidup, kalau sebut Muhammad, tak ada orang lain, Rasulullah tu lah. Jadi selepas Rasulullah ni cerita habis, satu titik pun tak ada tinggal, Rasulullah ni pindah alam. Wafat-wafat tu pindah alam lah. Roh tu mana mati. Jadi Rasulullah ni ibu roh, Muhammad Abu Arwah. Jadi ulama di peringkat tabi'in ini, dia tetah ayat daripada wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batin. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Hakikat Muhammad itu satu. Muhammad awal itu Ahmad, Muhammad akhir itu Rasulullah, Muhammad zahir itu Adam, Muhammad batin itu hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Sebenarnya Allah Ta'ala ni dia tidak tertakluk dengan masa, waktu dan ruang. Maksudnya pada sabda baginda Rasulullah, aku menjadi nabi sebelum langit dan bumi ini berpisah. Mana sebelum ada alam ni, Muhammad tu dah ada, Rasulullah tu dah ada. Jadi sabda baginda Rasulullah, aku Imam Mahdi, Mahdi itulah aku. Imam Mahdi itu sebenarnya dia. Makhluk tak boleh masuk dalam Tuhan, tapi Tuhan boleh meliputi makhluk. Contoh dia macam ni, kelapa induk boleh meliputi anak kelapa. Anak kelapa tak boleh masuk dalam kelapa induk. Sabda baginda Rasulullah, aku ialah Fatimah, Fatimah itulah aku. Sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada kalian. Rasulullah beritahu kepada para sahabat. Dan Rasulullah pernah tarik Sayyidina Ali. Rasulullah kata macam ni, ana anta antana, aku ialah kau adalah aku. Sabda baginda Rasulullah, aku ialah masa, masa itulah aku. Sebab tu dia tidak tertakluk dengan waktu, masa dan zaman. Sebab dia sendiri itu masa. Faham tak? Jadi hakikat Muhammad tu, kalau kita tanwinkan Muhammad tu, Muhammadun 3 alif 6 harakat. Satu Muhammad di Arash, satu Muhammad di Masjid Nabawi, satu Muhammad pada diri kita, diri nurani tu. Orang yang sama. Itu kita dia. Walaupun dia pecah 4 kan, pecah 3, itu dikata meliputi segala alam. Di tempat berbaringan Sayyidatina Aisyah pun dia ada. Musyrikin Mekah tekan dia, dia kata 2-3 minggu lagi, tunggulah 2 kabilah akan sampai. Satu kabilah mencari unta tompuk merah, dan satu kabilah lagi terkejut melihat binatang bulok. Mereka tunggu betul ya. Mereka tanya-tanya, mereka risik, dia mariki betul. Dan Rasulullah mengimami solat para Nabi, para Rasul. Dan Rasulullah itu pergi pada zaman mana? Maknanya start pada Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua dah wafat, tapi Rasulullah boleh pergi. Itu satu. Rasulullah pergi dalam neraka, melihat ada ramai perempuan penghuni neraka, dan Rasulullah pergi dalam syurga dengan tapak kaki Bilal. Adakah Rasulullah itu khayal, halusinasi, imajinasi? Sebenarnya tidak. Rasulullah tengok tu real. Maknanya pada zaman Rasulullah itu penghuni syurga neraka dah ada. Maknanya kita dah ada juga sekarang ni. Sebab sekalipun semua dah siap. Macam tadilah, Allah Ta'ala ni tidak kun banyak kali, dia kun sekali je. Apabila kun sekali, semua dah siap. Semua dah ada dalam syurga dan neraka. Neraka lah. Dalil dia pernah pergi satu tempat, kita rasa dah pergi tempat tu, kita rasa dah buat benda tu, tapi bila tapi aku rasa aku pernah buat. Rasa tak? Wahabi pun kalau saya tanya macam ni, dia mesti rasa juga. Sebab setiap orang mesti rasa Macam pernah main dah. macam pernah main, tapi bila macam pernah buat ni, tapi bila kita ni ulang balik je. Macam kita jumpa malam ni, benda yang dah berlaku memang tak berlaku lagi, tapi hakikat dah berlaku. Kita rasa yang mai ibadat kita, yang buat baik tu kita, sebenarnya dia yang buat baik. Kita tak ada apa-apa, kita wayang kulit dia kita ni. Kita ni nak menyatakan Muhammad tu nak menyatakan Allah.
Itu je. Cuma kita tak boleh nak menyamai dia, apatah lagi melebihi dia. Sebab dia tu sepadang Laisa. Tapi dia suruh ikut dia. Zat ini bosong ni. Zat kosong. Tapi isi je ada. Tapi bukan kosong semata-mata, kosong ada isi, kosong ada barang. Maknanya nak kenal zat yang kosong tu, kena kenal sifat dia tu, Muhammad tu. Kenal sifat, kenal lah zat. Senang je. Dia benda raib yang nyata je. Barang-barang sama. Sifat tu yang menunjuk hal keadaan zat. Dia bukan benda lain, bukan bercerai. Jadi yang keluar daripada masyarakat Rasulullah lah. Allah Ta'ala mana keluar? Kalau keluar dia bertempat pula. Ada tak ada lah. Betul ya, berjising pula Allah Tak Ta'ala. adalah Laisa kami sendiri. Senang Kita kita. tekan tak habis-habis tu. Yang tu orang mengaji pun tak faham. Aduh, orang mereka dah tak faham. Kita juga senang. Duk cari zat. Buat apa? Dia bukan cerita zat, cerita sifat. Di kita Muhammad bukan cerita Allah. Nak jadikan dekat sifat dia lah. Dia nak Muhammad tu dia dah sebenarnya. Kita tenang dia. kita tak boleh bayangkan Muhammad ni. Orang duk kata dia manusia biasa. Mana boleh manusia biasa? Dia luar biasa. Luar biasa. Dia bukan macam kita. Dia boleh belah bulan. Mana ada orang boleh belah bulan? Lepas tu lepas dia tu mentah, Jibril tak lepas. Kat situ pun tak boleh fikir. Sebab tu Rasulullah suruh Jibril tu dongak kepala. Han dongak lah sekali. Bila Han nak tahu siapa bagi wahyu? Dongak lah sekali. Aku takut. Tak apa, Han dongak sekali, tak ada apa. Tak marah punya. Dongak sekali. Dia tak apalah, aku dongak lah. Ahmad dia kata Rasulullah bagi ke Muhammad. Sebab tu ada satu kali dia ambil wahyu dengan Ta'ala. Dia nak sampai kepada Rasulullah. Lepas tu tengok, Rasulullah dah beritahu kepada siapa? Rasulullah ambil macam mana? Dia patah balik tanya Allah Ta'ala. Ya Allah, macam mana Rasulullah dah tahu wahyu ni saya boleh sampaikan? Betul lah tu. Allah Ta'ala kata betul tu. Dah tak betul mana diri dia. Cuma nak jadikan cerita. Nak jadikan cerita. Kita syariat apa dua? Kita hakikat mana ada barang lain dah. Dia dah satu tu dalam kitab dan hadis. Rasulullah tanya Allah Ta'ala, ya Allah, ada tak lagi umatku dalam neraka? Allah Ta'ala kata tak ada dah, semua dah masuk surga dah. Aku tak percaya, aku nak pergi hidup. Takkan Rasulullah bantah Allah Ta'ala pula. Lepas tu dia pergi terjun pula ambil umat dia. Umat dia melolong sikit. Nampak Rasulullah. Lepas tu dia pula terjun dalam neraka. Badan dia tadi apa? Bulu-bulu rama tak gugur satu habuk pun. Dia tu siapa? Kalau kita fikir lah situ. Yang semalam tu budak pondok tu cerita, abang yang ngaji pondok tu, Ustaz Israh tu dia kata ada dalam hadis yang Rasulullah ni tongkat matahari tak nak bagi masuk batu asar. Sayyidina Ali masa tu tidur. Tak ada kemayang. Jadi Rasulullah kejut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali solat. Asal nak matahari dah terbenam dah. Tapi Rasulullah dah tengah tongkat matahari tu. Siapa boleh tongkat matahari? Begitu juga pedang Zulfaqar. Pedang Zulfaqar tu malaikat. Dalil dia apabila Sayyidina Husain ni disuruh buang pedang tu ke laut. Sayyidina Husain tak buang. Lepas tu Sayyidina Ali tanya, dah buang belum? Dah. Ada apa-apa perkara luar biasa berlaku? Ada. Hang bohong, hang pergi buang betul. Jangan ada buang aku. Pergi buang tu, sekelip cahaya. Lepas tu Sayyidina Ali tanya, dah buang belum? Dah. Apa yang berlaku? Ada keluar cahaya dia kata. Betul. Sebab Rasulullah bagi malaikat. Rasulullah letak malaikat kat pedang Zulfaqar. Kan pedang Zulfaqar tu ada dua cabang itu kan. Jadi dua cabang ni menunjukkan Qul huwallahu ahad itulah. Maknanya huwa itu, domeh huwa itu di annahu mubtada dengan ainul khabari, keterangan dengan berita tu dia boleh auto, boleh pergi mari. Maknanya Muhammad tu hamba pun dia, Tuhan pun dia. Dia sekelip mata Tuhan, sekelip mata hamba. Sekelip mata dalam alam ni, sekelip mata mustawa. Tu maksud dia pedang tu pakai cabang dua tu. Sebab tu Syekh Romuddin kata Muhammad ni satu sisi memandang Rabbnya, satu sisi memandang hamba. Macam serapan dua mata Muhammad tu.
Sifat arus bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat, jatuh ke atas Muhammad. Dan sifat arus bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. Dan kita baca Aqaidul Iman kan, 68 Aqaidul Iman tu, sifat arus dengan sifat arus Allah Ta'ala dengan sifat arus Muhammad ni, dia ada titik pertemuan. Titik pertemuan dia yang tadi Aqaidul Iman tu dan cerita barang tu. Kalau kena baginda Rasulullah, kena tak nak. Sejauh mana kita kena baginda Rasulullah, jauh itulah kita kena Allah Ta'ala. Sebab hakiki baginda Rasulullah tu dia ada. Sebab tu Mazak kata pape. Nampak yang bercakap tu rupa Nabi, tapi sebenarnya siapa yang bercakap tu hakikat dia. Tak, sebab kalam Allah tu dalam Khatim Al-Hafim, tak ada urut suara. Jadi nyata di mulut lidah baginda Rasulullah tu. Jadi Muhammad tu yang berkalam, ada urut suara. Kalau dia tak datang ke Muhammad tu, macam mana kita nak kenal dia? Dia duk main raib mutlak tu, raib bulu-bulu. Macam mana kita nak bayang dia? Nak bayang tak boleh, salah, bersalahan. Sebab tu dah Dia sepadan Laisa ni. sepadan Laisa, maknanya kita tak boleh sama dengan baginda Rasulullah. Contohnya kalau kita kata bibiri kita sama dengan bibiri Rasulullah, sepakat para ulama kata kafir kita. Tu dengan bibiri Rasulullah. Apatah lagi dengan batang tubuh Rasulullah. Lagi tak boleh. Kata gigi kita sama gigi Rasulullah, dah jatuh kafir kita. Maknanya tak ada siapa every angle pun tak ada siapa yang boleh menyamai baginda Rasulullah. Apatah lagi melebihi. Wahabi tu dia tak kenal Rasulullah tu apa. Kalau dia tak kenal, kalau dia kenal, dia tak kata macam tu. Innama ana basyarun mislukum, misal saja. Sifat sebagai dia, sifat arus bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. 1% je makhluk tu. 99% ketuhanan dia tu. Sebab tu syafaat tu dia. Mana ada cahaya Ta'ala. Kalau cahaya Ta'ala ada yang sedekah atas kepala tu, tak tahan, suruh malaikat pergi panggil Allah Ta'ala. Ta'ala datang dalam Sunan At-Tirmizi. Ta'ala datang dalam bentuk nur. Ta'ala berkata, aku datang ni bukan sebab nak menyelesaikan masalah kamu, kerana kamu mengajak aku. Lalu mereka bersujud. Lepas sujud, mereka bangkit, nampak kaki. Tak tahu Ta'ala ada kaki. Maknanya tu kaki Rasulullah. Sebab barang tu tak cerai tak dengan sifat tu. Mereka dah goncang dah. Tak tahu Ta'ala macam makhluk ada kaki pula. Batu. Apabila iman mereka goncang, terus masuk ke neraka. Sebab tu mamu dia tak buka. Hadis Imam Tirmizi tu, kalau mamu buka teruk, mereka kena. Geng-geng yang memisahkan Allah dengan Muhammad tu teruk kena. Dia nak cari yang Ta'ala lain pada Rasulullah, mana ada. Ya, Madiyah tu. Dia Chistiah pada dia. Tapi dia dengan saya beza. Dia kata zat tu boleh nyata. Saya pegang zat tu tak boleh nyata. Dia pegang zat tu yang bercahaya tu, dia kata zat. Dia kata dia pegang itu. Yang cahaya tu nur. Nur pada diri Rasulullah tu. Zat tu kan tak berwarna. Dia pergi suruh dengan matahari nampak putih pada diri dia tu. Dia kan mamu. Orang ni main bising. Cara minyak tempat. Dia tengok dia punya ni. Kita cara minyak tempat. Memang kita kan dia lagi. Dia ni Sayyidi dia datang. Dekat USM. USM. Ada soalan lain? Semua azam tu. Ismu Azam ni nama sebelum bernama Allah. Asmaul Husna tu setelah bernama Allah. Ismu Azam ni ada 15 nama. Dalam 15 tu ada 5 tangkai. Dalam satu tangkai ada 3. Yang biasa saya sebut apa? Zatul Bukti. Kuntu Kazaman Fian. Ahmad Muhammad. Yang lain saya tak buka. Nama Allah di bawah dah. Nama Allah mari masa Nurullah dengan Nur Muhammad main sembunyi-sembunyi. Nurullah tu nama tak sekali dengan body. Nur Muhammad nama sekali dengan body. Maknanya roh cari jasad jumpa, jasad cari roh tak jumpa.
Dia cerita seorang tu. Bab ketunggalan ia, keesaan ia. Dia bukan cerita dua orang. Di luar pada dia tu mana ada orang dah. Dia dah. Cuma dia tidak pecah nama. Yang ulama kita main sembunyi-sembunyi. Sebab tu kalau baca kitab sesat. Sebab tidak betul laki. Kalau kita betul laki, guru tu boleh cerita lah. Cerita seorang ke cerita dua orang. Dia nak cerita satu, dia kena cerita dua. Tu kesenian, kehalusan ilmu Ta'ala ni. Dia bukan cerita, dia nak cerita satu, dia tak boleh cerita satu. Siapa nak menyebut dia tu? Dia kena ada lah. Dia kena ada yang menyebut dia. Muhammad tu kena sebut dia. Mana jasad sebut di batin tu. Macam tu. Mula-mula biasalah Tok Guru suruh cari Allah tu dulu. Dah puas dia suruh cari, kita cari tak jumpa, barulah dia cerita Pak Muhammad tu. Dah puas dah cari Tok Guru, tak jumpa Allah ni. Nak jumpa macam mana? Tak ada rupa bentuk. Jisim jiri pun tak ada. Urut suara, warna, rasa, bau tak ada. Okey, hang cari Muhammad lah pula. Cari Muhammad, jumpa lah. Dan kekasih dia jumpa lah. Dia mana bercerai. Takkan kekasih nak tinggal kekasih pula. Kekasih awal dan akhir. Kekasih zahir dan batin. Dia dah lah. Sekarang tu lah. Tiap malam sini. Tiap malam sini. Tiap malam sini. Tu kata kalau Abang Suno dia nak datang, dia kecil manis, kaki dia kena potong, ada doktor India potong. Dia kata saya nak datang lagi cikgu. Tak apa, sini ya, pukul 9. Cuma Jumaat tu saya kena hantar anak saya dekat stesen bas. Lepas dia hantar dia tu baru boleh sembang pula. Hari Jumaat lah, hari lain. Maknanya ni ada berapa hari? Ada 2 hari lagi lah. Hari Sabtu saya tolak dah. Bulan 12 pula main sini. Okey. Sini Penang berapa jam? 3 jam? Wah, kau buat tu 3. Dah 3 jam? 4 jam. 4 jam. 4 jam. 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 Betul lah pukul 3 ni. Tapi biasalah bajet pukul 9 kan. So steady je. Slow. Hari ni ramai rumah berapa jam tu? Ramai. Token nasi lemak Jamal. Apa batu teh pun datang. Oh, dia kena ganggu dekat penanggal. Pukul 7 lebih penanggal. Tengah jam dia pusing. Dekat mana dia pusing dia tahu. Ada satu highway tu dia pusing. Tengah jam. Last kali keluar gelap. Dia pucuk. Last kali penanggal dia babak dekat rumah dia. Jangan kata apa. Jam. 7 lebih dah ada penanggal. Mana nak datang ambil ilmu ni kena uji, yang tak nak uji. Kadang-kadang tak boleh sebut sangat. Dia ambu. Betul-betul nak pergi tu orang cakap. Saya orang macam tu lah. Sebut dia tahu. Sebut mula tak ada yang nak tu. Tak payah. Diam dulu. Dia sampai telinga dia ni bak kacau. Ada? Tadi ada ganggu tak? Tak ada kat sana pula. Kawan gaduh. Kawan bergaduh pula? Dah bertumbuk dia mula. Allah. Panggil saya nak balik tadi, cakap nanti tu. Hotel kat sini. Yelah tu dia tu. Jadi kan. Dia kacau lah tu. Kacau. Dia nak masuk pun kita tak boleh. Dia masuk pun kawan. Kalau kita ada Selalu tak ada. Mau. Bawa dia pergi sini. Lepas tu. Macam-macam ni. Kalau kita ada anak bini lagi masuk ke anak bini. Dia masuk ke kita tak boleh dah. Memang pasien tu geng nyamuk tiup memang macam tu. Saya panggil geng nyamuk tiup. Tambah ni apa teh o ais. Ada macam mana? Kalau tak sampai dengan zikir darajat tu tadi, dia akan sampai dengan selawat. Jadi saya bagi 2 jalan. Kalau nak sampai dengan selawat tu 1000 kali sehari selama 2 minggu, insya-Allah jumpa Rasulullah. Dia jalan ni jumpa Rasulullah je. Sampai Nuri Anwari Lazi. Tak ada dalam YouTube pun, tak ada dalam Google. Dia lain.
Yang kau nak itu lagi yang lagu lain. tajuk tu Bukan kan. Apik Umar punya ni. Mana? Selawat Selawat? Nur. Apik Umar pernah bagi. Ya. Yang ni yang saya bagi tu. Sama. Silap saya, Selawat Nur Apik Umar bagi. Saya tengok ceramah Habib ada kat Indonesia. Dia kata Habib Umar punya Selawat. Sama. Nur. Habib apa Selawat Nur. Power lah selawat tu. Tengok terjemahan dia sebut apa. Jangan boleh bunyi. Selain mata engkau, maknanya tak ada lain dah. Dia dah. Mata dia dah percaya dah. Tengok mata dia gerung. Dalam jamaah, dalam kamar tu ada Tuhan, ada jalan. Ada je kat mana-mana dia tu. Mana? Kawan bagi. Mesti ada dia punya tangkap. Ya. Duduk mana tu? Tak pasal dia? Tak pasal. Member-member mereka ni. Oh. Kawan-kawan dia banyak. Dia bagi je. Dia semua tak ada orang lah. Kita buka Rasulullah sama dengan buka Fatimah tu macam mana? Dia tak ada misal janggut Fatimah. Dia macam ni. Fatimah tu ayat Kharijah. Ayat. Rasulullah ayat Sabita. Jenis-jenis roh lah. Barang siapa yang mengatakan ayat Kharijah keluar pada ayat Sabita, kufur. Di barang sama tu. Maksudnya yang tutup barang tu Sayyidina Ali. Sebab tu dia kata Ali tu pintu. Pintu nak tutup barang yang dalam Rasulullah tu Fatimah. Dia mula-mula dia transit di Adam Muhammad tu. Lepas tu yang Fatimah tu transit di Hawa. Lepas tu dia turun tu. Sampai kepada Abdullah barang tu. Jadi bercahaya sini. Sampai perempuan Yahudi, perempuan sihir tu berkenan. Sebab dia belajar. Dia kata apa, nur tu. Dia nak ke nur tu. Masa tu ramai si gadis-gadis duduk umum. Gerai Abdullah ni. Dia orang jadi orang naik heran lah. Dia Lepas tu, kenal. Tak bawa perempuan tu kenal. perempuan tu tahu. Tahu. Dia ahli sihir. Dia tahulah pasal nur ni. Dan kitab depan tu ada kitab. Jadi dia bukan nak pada ayanda Rasulullah sangat. Dia nak ke nur tu. Jadi apabila dia balik ke Mekah, dia kahwin dengan Aminah. Jadi Nuh tu minasulbi wa taraib, maknanya jatuh di hujung kalam titik ba tu pergi ke Aminah yang menjaga amanah, yang menjaga barang tu lah. Kemudian apabila dia meniaga balik di Syam, seorang pun tak ada nak nikung. Dan Nuh tu dah tumpah dah, barang tu dah tumpah dah. Perempuan sihir dia, tak ada dah. Tak ada cara aku, tak ada rezeki dah. Sebab tu, sebelum jatuh ke Abdullah tu, dia barang tu duduk di Bani Hashim. Mereka kata, Nuh tu bercakap-cakap lah. Duduk di Sumpi. Mereka duduk mesyuarat. Mereka tahu. Mereka percaya pada Allah tu. Kata masakan nama ayahanda bagi Rasulullah tu. Abdullah, hamba Allah. Mereka percaya pada Allah tu. Sebab tu dalam Quran kata, jika kamu tanya kepada musyrikin, siapa menjadikan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Tapi tak Islam lagi. Allah mana ada agama. Muhammad yang ada agamanya. Sebab orang kapiang, kalau kita tanya India, China kan, apa yang menjadi langit ini, mereka akan jawab Allah. Dan mereka kata patung terpekong bala depan tu. Dan Quran anda sebut dah macam tu. Sebab tu Rasulullah tu pecahkan patung bala tu. So, sebenarnya Rasulullah nak kata, bukan tu, aku ni. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia mana boleh abang macam tu. Mana rahsia orang Ta'ala ya. Sebab tu musyrikin tanya, sifatkan Tuhanmu ya Muhammad, adakah daripada emas, tembaga atau perak? Jadi orang Ta'ala buat turun wahyu. Tidak berkata Muhammad itu di atas hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu juga. Wahyu orang Ta'ala. Tu turun surah Al-Ikhlas tu. Qul huwallahu ahad tu. Jadi nak kembali pada Allah, Allah gaib. Kembali kepada orang yang terdekat, orang yang bercakap. Domain wa tu. Tu yang jadi kecoh Nabi tu sedang kalam, dia tak faham. Bab nahu pun dia tak lepas. Dia berpegang yang tu yang Indonesia lagi seorang tu. Bukan Wimudin yang lagi seorang. Cik apa? Cik Idrus Shamli. Cik kita. Tu Usuluddin. Dia pakai Wimudin. Usuluddin macam Pi Faiz lah.
Yang nampak di akhirat, dia kata zat. Usuluddin pegang dalam kitab pondoknya tu, dia kata zat. Boleh tengok zat. Memanglah di pekat Usuluddin. Pekat Usuluddin, pekat syariat, guru kepada Rasulullah tu Jibril. Betul. Jadi apabila naik hakikat ni kita terpusing. Jadi guru sebenar ialah Rasulullah, bukan Jibril tu. Sebab tu dia tanya Bak Imam Islam Jassam tu. Dia pergi belaga lutut, dia tak tangan atas paha Rasulullah. Kita Bak Imam Islam Jassam, Rasulullah boleh cerita habis. Dia tanya tu macam orang tak tahu apa. Lepas bila Rasulullah dia cerita habis satu ni'ah, dia berkata, sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Jadi macam dia tahu pula jawapan tu. Persoalan dia, bila dia cerita jawapan pada Rasulullah tu, sampai Rasulullah boleh jawab. Dulu dia. Jawapan dia. Sebenarnya dia pergi menghadap Rasulullah, dia mengaji Rasulullah. Kita syariat, nampaklah apa Jibril tu guru. Tapi sebenarnya Rasulullah guru. Macam itulah yang Rasulullah tanya Jibril, hai Jibril, umur kamu ni berapa belia? Kita ingat lama sangat umur aku, tua dah. Cuma ada satu bintang di langit keempat tu, aku buat pedoman. Macam mana? Apabila dia klik sekali, dia nak klipan yang kedua tu, 70,000 darab 72 kali dah dia dah berklik. Itulah umurku. Sebenarnya Jibril tu ingat dah 72 kali dah ada klik. Selang dia 70,000 kelipan dengan kelipan tu, selang masa tu. Jadi Rasul jawab, bintang itulah aku. Terkejut Jibril. Tu dia kata Rasulullah ni sebelum ada alam ni dia ada dah. Wahabi mana percaya. Orang minta dalil dengan apa? Mazhab. Mazhab tunjuk dalam kitab. Dia tak pakai. Depa saja je tu. Nak dalil orang bagi dalil dia tolak pula. Dengan hadis-hadis dia tolak. Tolak hadis apa hukum kafir. Tolak hadis tu tolak Rasulullah. Tolak Rasulullah. Habis. Dah firman ayat Quran, hadis semua daripada mulut dia. Out lah. Balik awal Depa tak kenal Rasulullah siapa. Depa main-main tengok hadis tolak, tengok hadis tolak. Macam tu Maizat kata, hang sempat je zaman Rasulullah. Hang nak tolak-tolak. Sikit dah Sikit-sikit. Maizat kata hadis mari ikut kita ni habis. Bukan setakat doa depa mau dudukkan habis. Duduk. Ke depa doa pun depa kira tolak juga. Depa nak sahih je. Mampus lagi. Dia ni lebih teruk daripada orang jahil. Dah tanya dalil. Mana? Anak murid dia kena tunggu dia ni. Apa lu kan? Yalah, kalau anak murid tu Wahabi lah. Pergi rumah Tok Guru jalan ni. Jenuh Tok Guru jalan ni. Dalil apa? Nak dalil apa? Kalau aku pergi balik cari kitab tebal-tebal, nak cari satu hal. Sampai ke subuh tak begitu habis lagi nak balik selai-selai. Pun kita nak cerita bagi faham. Dia dah tanya dalil mana. Hang balik sendirilah cari. Tu dalil salah juga. Depa betul hang dalil lah tu. Tak ada dalil tak nak buat. Macam ni abang Badrul Zaman Muar. Dia masa dia buat tahlil kepada mak dia tu 70,000. Mak dia pakai pakaian solat tu lah. Kain solat tu, warna putih tu, perempuan kan. Datang senyum kat dia, terima kasih dia kata. Selama 18 tahun, 18 tahun ingat juga hang kat aku, dia kata. Senyumlah, gembira. Dia tanya dia balik. Habis tu yang Wahabi dia minta dalil-dalil tu, pala sampai ke tidak dalil tu, nak dalil apa lagi, dah mari senyum macam tu. Tu Maizat kata, dalil nampak tu apa? Kalau orang tu nampak tu, kita tanya dia dalil apa? Nak dalil apa lagi? Dah hantu sengih nampak taring. Nak dalil apa lagi? Dia dalil ni sebelum berjumpa, dah berjumpa tak payah dalil dah. Ada katanya dalil lagi. Macam berjumpa Rasulullah lah. Apa dalil hang jumpa Rasulullah? Dari Rasulullah abang. Setan iblis tak boleh menyerupaiku. Ulama pecah ayat tu,
Dia kata bukan sekadar menyerupai, menyamar, mengaku pun tak boleh. Rasulullah ni nur asal, mana boleh tasdik je terbakar. Kira lah setan iblis bertalin menyerupai dia tu siapa? Yang mudah nak tikai tu je kan. Wah, tu. Lepas ni imam tak tahu apa. Kita apa? Tengok cikgu dia begini. Nama saya memang terlantak dia. Mereka duduk dalam duduk viral saya dan guru apa kesesatan batiniah, kesesatan apa bong apa ini untuk guru. Ya, bohong. Jenuh kat video saya itu. Lantak pergi ampalah. Daripada duduk peleceh ustaz-ustaz lain, baik peleceh saya. Saya ni kutu berhak je, tak ada apa pun. Ramai kan. Dari situ dia cari itu nak keluar situ. Macam ni lah kafir Quraisy, dia ambil Abu Jahal Lahab tu, ambil kalam Muhammad, pergi cerita kepada pengikut dia. Pengikut dia tengok, mana ada salah, betul je. Jadi lepas seorang-seorang masuk Islam dengan Rasulullah. Jadi apa jadi pengang lah. Kita ni terus dulu ni.